Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadar purata kes COVID-19 yang dilaporkan di negara Brunei Darussalam dalam 1 minggu kebelakangan terus menunjukkan penurunan, iaitu 122 kes sehari berbanding 143 kes sehari pada minggu sebelumnya. Perangkaan itu dijelaskan oleh Menteri Kesihatan semasa sidang media COVID-19 di negara Brunei Darussalam. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar turut mengongsikan tidak ada kes dalam kategori 5 dan kategori 4 yang memerlukan rawatan di unit rawatan intensif atau yang memerlukan bantuan oksigen dan di bawah pemantauan rapi. Sehingga 29 Januari 2023, kadar liputan vaksinasi COVID-19 di negara Brunei Darussalam kekal berada di tahap yang tinggi dengan 79%. Daripada keseluruhan rakyat dan penduduk negara ini telah mendapatkan dos ketiga vaksin dan 11.8% juga telah mendapatkan dos keempat. Sebanyak 111 kes baru telah dilaporkan, iaitu 109 kes hasil ujian ART dan 2 kes telah dikesan dari ujian-ujian makmal RT-PCR yang telah dilakukan dalam masa 24 jam. Sempena ulang tahun ke-30 Bank Islam Brunei Darussalam BIBD, galeri memperingati ulang tahun ke-30 BIBD dirasmikan di Hab Tenaga Brunei Dermaga Diraja di Ibu Negara. Perasmian galeri disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Keuangan dan Ekonomi kedua selaku pengerusi BIBD. Galeri memperingati ulang tahun ke-30 mempamerkan peristiwa penting dan pencapaian signifikan sepanjang 30 tahun penubuhan bank berkenaan. Kementerian Hal Ehwal Ugama bersama Badan Tanmiah Harta Majlis Ugama Islam akan mengadakan rundingan kerjasama dengan agensi-agensi berkenaan di negara Malaysia dan Republik Singapura dalam usaha Kementerian Hal Ehwal Ugama Negara Brunei Darussalam untuk memperkemas dan merealisasikan fokus strategik jaminan keselamatan dan kesejahteraan sosial dalam rancangan strategik Kementerian Hal Ehwal Ugama 2020-2024. Ia juga bertujuan mempertingkatkan integrasi rangkaian dan peluang kerjasama dalam bidang berkaitan zakat, wakaf, wasiat dan baitul mal. Kunjungan Muhibah bermula kemarin hingga 7 Februari 2023. Rombongan Kementerian Hal Ehwal Ugama diketuai oleh Pengiran Datuk Seri Paduka Haji Muhammad Tashim bin Pengiran Haji Hassan, Timbalan Menteri Hal Ehwal Ugama selaku Naib yang di-Pertua Majlis Ugama Islam Negara Brunei Darussalam. Mereka berlepas meninggalkan negara petang kemarin. Rombongan akan membuat kunjungan muhibah dengan Jabatan Perdana Menteri Malaysia, Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan, Majlis Agama Islam Selangor, Majlis Ugama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang, Majlis Agama Islam Negeri Johor serta anak syarikatnya dan Majlis Ugama Islam Singapura dan Persatuan Ulama dan Guru-Guru Agama Islam Singapura. Penubuhan Akademi Penulis Kanak-kanak dijangka dapat melahirkan generasi pelapis yang mampu menguasai penulisan dalam pelbagai genre. Berucap pada majlis penyampaian hadiah peraduan penulisan sastra kreatif dan bukan kreatif di BP 2021-2022, Awang Suib bin Haji Abdul Wahab, pemangku pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka berkata, akademi itu nanti akan menjadi penggerak dan pencetus dalam menggerak majukan industri penulisan di negara ini. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Pengiran Haji Muhammad Asnan bin Pengiran Haji Ali Hassan, Setiausaha Tetap Kebudayaan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. 3 kategori peraduan penulisan menyasarkan golongan tertentu daripada peringkat kanak-kanak, remaja, belia dan dewasa. Dari mata sains, edukasi, jawab untuk mencapai penulisan kirim yang bagus, selain dari belajar di universitas itu, mereka juga banyak membaca buku-buku teori ataupun kritikan dan sebagainya untuk memperkuatkan di tulisan mereka.
Untuk menjadi penulis kreatif tentunya menuntut kemahiran penguasaan bahasa, dedikasi dan banyak membaca. Menerusi pembacaan yang meluas dapat membentuk pemikiran dan menjana idea-idea kreatif. Supaya dapat diaplikasikan kepada karya yang menjadi bahan untuk ditelitinya atau dikajinya. Jadi artinya ia harus menguasai, memahami karya yang diteliti, memahami teori yang digunakan dan fokus kepada apa yang ingin dibicarakan atau dibincangkan. Kalau Tani melihat perkembangan kritikan sastra di Brunei ini, banyak sebenarnya teori-teori yang lalu masuk yang sebenarnya sesuai digunakan di karya-karya di negara Brunei Darussalam. Semakin tadi banyak baca, semakin banyak input ataupun kemasukan dari segala maupun bacaan dari luar, dalam negeri. Kan masa ini pun era digital. Peranan Pusat Sejarah Brunei sebagai pusat sumber persejarahan negara Brunei Darussalam yang otoritatif selaras dengan visinya untuk memperkenalkan dan memberi kefahaman mengenai sejarah Kesultanan Brunei yang menjadi sumber penyatuan dan perpaduan hidup berbangsa dan bernegara. Dalam usianya 41 tahun, Pusat Sejarah Brunei terus berkembang dalam mengumpul, menyimpan dan memelihara hasil-hasil persejarahan Brunei. Menurut Dr. Muhammad Hadi bin Muhammad Melayong, Pengetua Pusat Sejarah Brunei, pusat berkenaan berperanan penting mendokumentasi dan menerbitkan buku-buku persejarahan Brunei untuk dijadikan rujukan dan pembacaan umum. Penubuhan Pusat Sejarah yang berusia 41 tahun itu cuba untuk memperlihatkan dan menggambar dan juga memelihara untuk generasi muda masa kini khususnya yang menjadi pewaris bangsa Brunei supaya memahami sejarah bangsa kita di masa lalu dalam mempertahankan, dalam memelihara khususnya agama Islam dengan berdasarkan kepada pengamalan sistem beraja dan berbudaya Melayu. Pengetua Pusat Sejarah Brunei juga menjelaskan nilai-nilai kebruneian yang diterapkan dalam diri masyarakat dan penduduk di negara ini dapat menjadi benteng dalam menghadapi cabaran dan hambatan luar. Nilai-nilai kebruneian ini adalah merupakan nilai yang mana untuk menjadi insan bangsa Brunei yang dirahmati dan diberkati Allah, iaitu sebagai insan yang sumul, yang patuh kepada Allah, patuh kepada Rasul dan patuh kepada pemimpin atau raja. Inilah merupakan acuan ataupun bentuk masyarakat Brunei yang akan kita ni wujudkan berdasarkan kepada acuan nilai-nilai Melayu Islam Beraja. Selaras dengan usianya ke-41 tahun, Pusat Sejarah Brunei terus memainkan peranan aktif dalam mengekalkan sejarah Brunei. Berdasarkan statistik Mahkamah Syariah, pendaftaran kes-kes di mahkamah tersebut menunjukkan peningkatan yang tinggi pada tahun 2022 berbanding tahun sebelumnya. Pendaftaran kes mal di Mahkamah Tinggi Syariah pada tahun 2022 berjumlah 2,473 kes berbanding 1,213 kes pada tahun 2021. Pendaftaran kes mal di Mahkamah Rendah Syariah bagi seluruh negara pada tahun 2022 sebanyak 1,393 kes berbanding pada tahun 2021 sebanyak 957 kes. Kes jenayah di Mahkamah Tinggi Syariah menurun dari 205 kes pada tahun 2021 kepada 147 kes pada tahun lalu.
Bagi kes jenayah yang telah didaftar di Mahkamah Rendah Syariah seluruh negara pada tahun 2022, sebanyak 429 kes berbanding 225 kes pada tahun 2021. Pendaftaran kes mal di Mahkamah Rayuan Syariah pada tahun 2022 dan 2021 masing-masing mencatatkan 3 kes. Tiga kes jenayah didaftarkan di Mahkamah Rayuan Syariah pada tahun 2022 berbanding 2 kes pada tahun 2021. Jumlah kes perceraian telah disabitkan di seluruh negara pula meningkat dari 409 kes pada tahun 2021 kepada 593 pada tahun lalu. Manakala kes perceraian di luar mahkamah tanpa kebenaran mahkamah di seluruh negara pada tahun 2021 hingga 2022 sebanyak 187 kes. Keadaan cuaca negara Brunei Darussalam diramalkan aktif sehingga Khamis 2 Februari. Pengaruh luruan angin timur laut dan pembentukan kawasan tekanan rendah di kawasan rantau negara menggalakkan pembentukan awan hujan dan seterusnya meningkatkan aktiviti turunan hujan di negara Brunei Darussalam. Negara masih berada di dalam fasa pertama monsun timur laut. Pada lazimnya, keadaan cuaca tidak menentu dengan hujan atau hujan berpetir berlaku terutama pada waktu malam hingga awal pagi. Hujan sekali-sekala lebat dan berpetir dijangka berlaku dengan angin kencang boleh mencapai kelajuan sehingga 50 km sejam semasa atau dekat hujan lebat. Manakala di perairan Brunei, keadaan laut berombak di paras derhana ke bergelora dengan ketinggian ombak 1 meter hingga 3 meter. Orang ramai disaran untuk mengambil langkah awal akan kejadian cuaca aktif yang diramalkan berlaku. Risiko kejadian pokok tumbang dan tanah susur boleh berlaku semasa hujan lebat dan keadaan berangin. Terdapat juga risiko berlakunya banjir kilat terutama di kawasan rendah dan mudah banjir serta di kawasan berdekatan tebing sungai semasa hujan lebat dan semasa kejadian air pasang. Keadaan laut juga berbahaya bagi semua operasi bot kecil, aktiviti rekreasi dan sukan laut. Orang ramai dinasihatkan supaya sentiasa peka dengan ramalan nasihat dan amaran cuaca terkini yang dikeluarkan oleh Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam. Bagi maklumat, nasihat dan amaran cuaca terkini, layari laman sesawang www.met.gov.bn atau Instagram dan Facebook Brunei Weather atau melalui aplikasi Brunei WX atau hubungi talian cuaca menerusi talian 114. Pusat Pendemaan Darah Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Saleha memerlukan semua jenis darah dengan segera memandangkan tahap bekalan darah di hospital berkenaan kini masih di tahap yang rendah. Bantuan orang ramai masih diperlukan untuk meningkatkan stok darah di negara ini. Kementerian Kesihatan dalam siaran medianya memaklumkan orang ramai yang ingin menderma darah boleh berkunjung terus ke Pusat Pendemaan Darah Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Saleha bermula pukul 8 pagi hingga 11.30 pagi dan 1.30 petang hingga 3.30 petang pada hari-hari bekerja. Dalam pada itu, Pusat Pendemaan Darah Jabatan Perkhidmatan Makmal Kementerian Kesihatan akan mengadakan kempen derma darah hari ini 31 Januari dari pukul 9 pagi hingga 12.30 hari di Institut Pendidikan Teknikal Brunei IBTE, Kampus Agroteknologi Kampung Wasan. Kempen merupakan anjuran IBTE Kampus Agroteknologi.
Pada 1 Februari, Dewan Bahasa dan Pustaka Kampung Pandan Kuala Belait akan menganjurkan kempen darah di perpustakaan berkenaan bermula pukul 9 pagi hingga 12 tengah hari. Manakala pada 2 Februari, kempen akan diadakan di Dewan Multaka Lantai Bawah, bangunan tambahan Kementerian Hal Ehwal Ugama, Jalan Dewan Majlis, anjuran Kementerian Hal Ehwal Ugama bermula pukul 9 pagi hingga 12 tengah hari. Pada 4 Februari, Perkumpulan Kebajikan Isteri dan Keluarga Polis Pekerti akan mengadakan kempen derma darah di Stadium Hassan Al-Bolkiah Ibu Pejabat Polis Gadong bermula pukul 9 pagi hingga 12 tengah hari. Kempen-kempen tersebut dibukakan bagi penyertaan orang ramai. Tempahan slot derma darah melalui aplikasi Blood Card bagi kempen derma darah tersebut sangat digalakkan. Maklumat lanjut hubungi Pusat Pendermaan Darah di talian 224-2424 sambungan 5745 atau 6001 atau 6002 atau WhatsApp 877-5745 atau email kepada bdcripas@gmail.com dan ikuti Pusat Pendermaan Darah di Instagram bloodbank_ripas atau Facebook bloodbankripas.brunei. Pendigitalan yang dipercepatkan semasa pandemik COVID-19 telah meningkatkan jumlah aplikasi di internet dan potensi pendedahan kepada serangan siber. Sehubungan itu, Unified National Network Sdn Bhd UNN dalam kenyataan akhbar mengumumkan portfolio keselamatan siber daripada UNN kini termasuk Pentest as a Service PTAAS sebagai sebahagian daripada usaha berterusan UNN untuk menyokong pendigitalan Brunei di bawah wawasan Brunei 2035. Dengan adanya UNN PTAAS, organisasi di negara ini boleh mendapat akses kepada pakar keselamatan siber, mengurangkan eksploitasi siber dan melindungi aset digital mereka iaitu data pelanggan dan maklumat keuangan. Ujian penembusan juga dikenali sebagai pentest adalah kaedah menilai kelemahan secara proaktif sistem komputer, rangkaian atau aplikasi web. Dengan mensimulasikan serangan siber dan mengenal pasti kelemahan yang boleh dieksploitasi oleh penyerang, organisasi boleh mengambil langkah-langkah mitigasi sebelum serangan siber berlaku. Sebarang maklumat hubungi pasukan jualan UNN di digital.solutions@unn.com.bn atau lawati laman sesawang www.unn.com.bn/penetration-testing. Seorang individu dikenakan kompaun oleh Unit Penguatkuasaan Jabatan Daerah Tutong kerana didapati melanggar Akta Kesalahan-Kesalahan Rampaian 2021 iaitu membuang sampah di tempat awam. Imam Sutopo, warga negara Indonesia, dikenakan hukuman denda RM100 dan dikehendaki untuk menjelaskan kompaun dalam tempoh 7 hari. Jika gagal membayar denda tersebut, dari tarikh kompaun dikeluarkan, boleh dihadapkan ke mahkamah dan jika sabit kesalahan, boleh dikenakan denda tidak kurang dari RM1,000 dan tidak melebihi RM3,000 bagi kesalahan pertama dan bagi kesalahan kedua atau berikutnya, boleh didenda tidak kurang RM3,000 dan tidak melebihi RM9,000 dihukum penjara bagi suatu tempoh tidak melebihi 6 bulan atau kedua-duanya sekali. Unit Penguatkuasaan Jabatan Daerah Tutong mengingatkan orang ramai, pihak syarikat dan pemilik premis-premis perniagaan agar sentiasa menjaga kebersihan alam sekitar, khususnya di kawasan premis-premis perniagaan dan juga kawasan awam dengan tidak membuang, melonggokkan atau meninggalkan sampah sarap di tempat awam.